Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mentaati perintah-perintah Allah taala dan kita dapat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengekalkan hidayah dalam diri kita. Kita dapat mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan kita dapat mati dalam keimanan. Kita dapat mati dalam mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kita dapat mati dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah kita dapat sambung pengajian kitab bulanan kita. Itu kita menggunakan kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kali ini kuliah bulanan untuk bulan April, yang mana tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah bulanan kita menggunakan kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu ini untuk surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang, yang mana kita menyambung seruan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, iaitu jika kamu memberi pinjam kepada orang lain, memberi pinjam duit ataupun barang yang lain, dan orang yang meminjam duit itu dia ada masalah kewangan ataupun dia ada kecemasan dan sebagainya, ada sebab-sebab yang munasabah, sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat, bukan disebabkan dia boleh bayar duit tetapi dia tak nak bayar, dia enjoy, itu lain. Maka kalau dia dalam keadaan susah, orang yang meminjam duit ini, maka kita boleh maknanya kita niat sedekah kepada dia, ataupun kita boleh menambahkan lagi tempoh untuk dia mencari duit, untuk dia ada lagi masa, kesempatan untuk cari duit, untuk dia bayar hutang kita. Ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taala juga ajarkan, iaitu tentang apabila kita buat pinjaman kena ada saksi dan kena ada maknanya ditulis perjanjian tersebut. Maka Allah Ta'ala jaga semua ini, iaitu hubungan sesama manusia ini. Jangan disebabkan hutang, manusia bermusuhan, manusia putus hubungan dan sebagainya, saling mengungkit. Allah Ta'ala ajar, sehingga kan, maka Allah Ta'ala nak pelihara ni umat manusia ni. Sebab tu dia kena hidup, kena ikut syariat panduan Allah SWT. Sehingga kan bab hutang pun Allah Ta'ala ajarkan kepada hamba-hamba ini. Baik, kita lihat tuan-tuan apa kata pengarang kitab. Al-Munawi berkata, sesiapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang ditimpa kesusahan, baik kepada seorang Muslim atau selainnya. Makna tuan-tuan, siapa di antara kita ni kita bagi kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan. Orang dalam susah, jangan kita tambah susah dia. Kita hidup ni jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, bukan memberikan kemudaratan. Kerana orang yang memberi manfaat kepada orang lain, menggembirakan orang lain, menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain, tak berkira dengan orang lain, apatah lagi sesama Muslim, sesama Islam ini, iaitu tuan-tuan dengan cara apa? Kita memudahkan dia, kita dengan cara kita bebaskan tanggungan hutang, atau kita niat hadiah, kita niat sedekah, ataupun kita beri tempoh kepada dia sehingga dia mampu untuk bayar balik, sehingga mampu dan memberi pertolongan, atau memberikan kelonggaran kepada orang yang kesempitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya dalam perkara dan urusannya di dunia. Kita tolong orang, maka Allah Taala akan mudahkan urusan kita, urusan dunia kita. Dan kita mudahkan urusan orang lain, Allah Ta'ala rapangkan rezeki kita. Kita mudahkan urusan orang lain,
maka Allah Subhanahu wa taala ya akan jaga kita daripada kesusahan, dan Allah Taala akan beri taufik hidayah kepada kita. Kerana kita tolong orang, kita dapat melakukan amal-amal soleh. Disebabkan apa? Kita tolong orang. Bila mana kita tolong orang lain, maka Allah Taala ni sentiasa menolong kita selama mana kita menolong orang lain. Kita tolong orang lain, selama mana kita tolong orang, selama itulah Allah Taala akan tolong kita. Ya. Dijaga dari kesusahan dan dibantu untuk melakukan perbuatan baik, dan diberikan kemudahan di akhirat dengan dipermudahkan hisabnya. Di akhirat tuan-tuan, sebabkan sewaktu di dunia kita tolong orang lain, Allah permudahkan urusan hisab kita di akhirat. Di akhirat ni masya-Allah tabarakallah, yang begitu sulit, begitu susah. Semua manusia dalam kebimbangan, dalam keresahan. Maka saat itu, ketika itu Allah permudahkan urusan hisab kita di titian sirat al-mustaqim, di padang mahsyar, dan akhirnya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Kita dihisab, setiap manusia dihisab oleh Allah Ta'ala, diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala apa yang dia lakukan sewaktu di dunia. Perbuatan baik, perbuatan buruk, dia akan tanggung. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak mudah hisab kita di akhirat, kita permudahkan urusan orang lain. Dan diampunkan dari hukuman dan sebagainya. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ketika kesusahan itu lebih besar daripada beban dunia, maka balasannya tidak terbatas di akhirat sahaja, akan tetapi balasannya diberikan di dunia dan di akhirat sekaligus. Allah Ta'ala tolong kita di dunia dengan pemudahkan segala urusan kita di dunia, segala hajat kita, segala keperluan kita di dunia, dan di akhirat Allah Ta'ala permudahkan hisab kita, Allah ampunkan kita, Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Baik, dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat bertemu dengan roh seorang lelaki sebelum kamu semua, kemudian bertanya, apakah engkau melakukan suatu kebaikan? Malaikat ni dia akan bertanya kepada orang yang telah meninggal. Malaikat tanya apa? Apakah kamu ni ada buat kebaikan? Kamu ada buat kebaikan? Maka lelaki yang ditanya oleh malaikat itu menjawab, aku suruh pelayan aku untuk memberikan tempoh sehingga mampu dan membebaskan hutang orang yang dalam kesusahan. Maka malaikat berkata, bebaskanlah dia. Malaikat tanya kepada orang yang telah meninggal, kebaikan apa yang kamu buat? Kebaikan yang aku buat adalah apabila orang berhutang dengan aku beri tempoh kepada dia, tambah lagi tempoh. Kalau awalnya diberi setahun contohnya, maka tambah lagi 2 tahun. Dalam tempoh setahun dia tak dapat bayar balik duit kita, maka kita tambah lagi setahun jadi 2 tahun. Maka kita tambah tempoh itu, kita telah menolong dia, kita tidak menyusahkan dia. Allah Ta'ala berikan rezeki yang lebih kepada kita berbanding dengan orang yang pinjam hutang. Orang yang berhutang, maknanya dia tidak cukup duit. Kita yang ada duit lebih, yang dikurniakan oleh Allah, kita tolong dia. Walaupun dia tak mampu bayar dalam tempoh di awal perjanjian, maka kita ubah perjanjian itu, kita tambah tempoh dia lagi. Maka disebabkan kita bebaskan dia daripada hutang itu, kesusahan untuk bayar hutang, maka malaikat berkata, bebaskanlah dia. Siapa? Lelaki yang memudahkan urusan orang yang meminjam duit dia dalam membayar hutang tersebut. Dalam riwayat, Rubai meriwayatkan, aku memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang sehingga mampu melunaskannya dan memberikan tempoh kepada orang yang ditimpa kesusahan. Ini kata Rubai, dia berikan kemudahan kepada orang yang hutang pada dia. Dia berikan tempoh kepada orang tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, aku memberikan tempoh sehingga dia mampu melunaskannya dan aku membebaskan hutang kepada orang yang ditimpa kesusahan. Menurut riwayat Muslim adalah, para malaikat bertanya, apakah engkau melakukan suatu kebaikan? Lelaki itu menjawab, tidak. Orang yang telah meninggal dunia ni, malaikat tanya kepada dia, kamu ada kebaikan apa yang kamu buat? Maka lelaki ni jawab, tidak. Maknanya dia kata dia tak buat apa kebaikan. Mungkin dia tak ingat, wallahu alam. Yang lelaki yang ada lelaki yang telah meninggal dunia, malaikat tanya, dia jawab. Malaikat tanya, apa kebaikan apa kamu buat? Lelaki itu jawab, aku buat kebaikan, aku
memudahkan urusan orang yang nak bayar balik hutang aku dengan aku. Cara aku beri tempoh kepada dia, tempoh, tambah lagi tempoh untuk dia cari duit untuk dia bayar hutang. Seorang lelaki yang meninggal dunia, malaikat tanya kepada dia, kebaikan apa yang kamu buat? Maka dia jawab, dia tak buat. Kemungkinan dia tidak ingat, Allahu alam. Maka malaikat berkata, ingatlah terlebih dahulu. Maknanya cuba kamu ingat kebaikan apa yang kamu buat sewaktu dunia, cuba kamu ingat. Lelaki itu berkata, aku pernah memberikan hutang kepada orang, lalu aku menyuruh pelayan-pelayanku untuk memberikan tempoh kepada orang yang ditimpa kesukaran dan membebaskan hutang orang yang mampu melunaskannya. Maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat, bebaskanlah dia. Maka bila mana? Pada awalnya lelaki ini disoal oleh malaikat, kebaikan apa yang kamu buat, dia tak ingat. Kemudian malaikat kata, cuba kamu ingat. Kemudian dia ingat, dia teringat, maka dia kata, dia kata dia ada beri hutang kepada orang dan dia suruh pekerja dia, pelayan dia, bebaskan. Mana dia suruh pelayan dia berikan tempoh kepada orang yang dia bagi duit untuk orang tu pinjam. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, bebaskanlah dia. Disebabkan dia bebaskan bebanan hutang kepada orang yang dia beri hutang. Baik, Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat yang agung, pernah menderita sakit sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kedudukan Qais bin Sa'ad bin Ubadah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti kedudukan polis di hadapan penguasa. Kedudukan Qais bin Sa'ad ini dengan Nabi, dari sisi Nabi SAW ni seperti kedudukan seorang polis di hadapan penguasa. Maksudnya seorang polis ni dia berada di hadapan penguasa, di hadapan pemerintah, maka dia akan taat dan patuh segala perintah yang diperintahkan oleh penguasa, yang diperintahkan oleh pemerintah. Baik, Ibnu Al-Athir mengulas peribadi Qais bin Sa'ad bin Ubadah dalam bukunya Usad Al-Ghabah seperti berikut mengenai kebaikan yang dilakukan oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sangatlah banyak dan terlalu panjang untuk disebutkan semuanya. Ibnu Al-Athir juga mengulas tentang ayahnya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni dia merupakan bangsawan yang terpuji dan keluarganya sangat terkenal dengan kebaikan. Sa'ad bin Ubadah ni dia seorang bangsawan dan juga keluarga dia ni sangat terkenal dengan kebaikan. Sa'ad bin Ubadah ni, ketika mana sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah ni dia menderita sakit dan kawan-kawan dia lambat datang menyeguknya dia tu. Maksudnya datang nak ziarah dia tu lambat. Dia pun bertanya tentang kawan-kawannya tersebut. Maka dijawab, pada dasarnya mereka merasa malu dengan hutang-hutang mereka kepadamu. Maka ketika mana Sa'ad bin Ubadah ni dia sakit, maka ada sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia tak datang, lambat datang ziarah dia. Maka dia tanya mana kawan-kawan dia, kenapa lambat datang ziarah dia, kenapa tak datang ziarah dia. Maka orang jawab, dia orang tak datang sebab malu, sebab mereka ada hutang dengan kamu, iaitu hutang dengan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad berkata, aku merasa malu kepada Allah kerana harta itu telah menghalang kawan-kawanku untuk menziarahi aku. Maka kata Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dia kata dia malu kepada Allah kerana apa? Kerana rezeki harta yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, dia bagi pinjam kepada orang, dan ketika mana dia sakit, orang yang pinjam duit itu malu datang lambat untuk ziarah dia ketika mana dia sakit, disebabkan malu kerana berhutang dengan dia. Maka disebabkan itu, kemudian Sa'ad bin Ubadah dia menyuruh kepada salah seorang utusan untuk berkata, sesiapa yang memiliki hutang kepada Qais, maka sesungguhnya dia telah bebas dari hutangnya, sehingga ramailah orang menyenguknya pada petang hari. Maka dia malu kepada Allah, maknanya sebabkan orang hutang duit dia, bila mana dia sakit orang tak datang ziarah dia sebabkan malu kerana pernah hutang dengan dia, ada hutang yang tak habis bayar lagi. Maka dia pun kata dia bebaskan hutang, maknanya tak payah bayar dah. Bila mana dia kata macam tu, ramailah sahabat dia, kenalan dia, orang yang kenal dia datang ziarah Sa'ad bin Ubadah. Masya Allah, tabarakallah. Dan disebabkan orang cakap kepada dia, orang tu malu nak datang ziarah kamu ketika mana kamu sakit sebab dia ada hutang kamu tak habis bayar lagi.
Maka disebabkan itu dia rasa malu dengan Allah Ta'ala, kerana harta segala kurniaan itu daripada Allah. Segala harta, nikmat, segala yang dia miliki itu daripada Allah SWT. Maka dia malu kepada Allah. Maka dia halalkan. Tak payah bayar dah semua. Bebas. Semua yang hutang dengan dia bebas dah. Tak payah bayar dah. Ramailah datang ziarah dia ketika mana dia sakit. Baik saudaraku tercinta, apakah anda telah menyiapkan bekalan takwa? Kata pengarang kita, apakah kita ni dah siapkan diri kita ni untuk menghadap Allah Ta'ala dengan benar-benar bertakwa kepada Allah? Apakah anda telah menghisap diri anda sendiri, kerana sesungguhnya umur itu akan dihitung. Kita ni dah hisap, dah muhasabah diri kita ke belum? Sebab umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dan segala kurniaan Allah, kita akan disoal di hari akhirat tentang umur kita, tentang ilmu kita, tentang anggota tubuh badan kita. Segala nikmat akan disoal oleh Allah SWT. Apakah anda telah menghapus tindakan-tindakan buruk anda, kerana tindakan yang buruk itu sentiasa dicatat? Kata pengarang, kita ni perbuatan buruk masih kita lakukan ini, kita dah tinggalkan belum? Maknanya segala perbuatan buruk, perbuatan yang dosa ni kita kena tinggalkan, kerana segala perbuatan buruk, perbuatan dosa yang kita lakukan ini dicatat oleh para malaikat yang mulia. Apakah anda masih tertawa lebar padahal anda mempunyai banyak dosa? Dan kita ni gelak ketawa, happy je tuan-tuan, sedangkan kita banyak dosa. Orang soleh tuan-tuan, mereka para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, para anbiya alaihi salam, mereka ni sentiasa runsing, bimbang. Mereka sentiasa takut. Dengar je azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka tinggalkan segala urusan dunia. Mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengambil wuduk, mereka pergi ke masjid. Solat mereka penuh dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah, berjayalah orang yang mukmin, iaitu yang khusyuk di dalam solatnya. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, mereka sentiasa menangis, mereka bangun tengah malam bermunajat, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh senyum. Sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu wa radu'an, diredai radhiyallahu anhu, Allah Taala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha kepada ketentuan takdir qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita diminta untuk sentiasa sedih. Pagi sedih, malam sedih, sentiasa sedih, muka masam, tak. Tetapi kesedihan, kebimbangan, rasa khauf, perasaan takut, wa tama'a, perasaan mengharap kepada Allah itu berada dalam hati kita. Bukan makna perlu kita zahirkan. Kenapa muka sedih, kenapa muka masam, muka tak sedih, kenapa? Saya takut kepada Allah. Kita sesama manusia, kita senyum. Kerana senyum itu merupakan sedekah. Semua kebimbangan itu berada dalam hati. Bangun tengah-tengah malam berdoa. Berdoa kepada Allah. Bimbang agar bimbang, takut-takut amalan kita tidak diterima oleh Allah. Bimbang, takut-takut Allah Ta'ala murka kepada kita. Kita bimbang Allah Ta'ala tidak mengampuni kita. Kita takut Allah Ta'ala campak kita masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Baik, apakah anda masih tidur sepanjang malam pada anda dituntut untuk qiyamul lail? Kita tidur tak salah tuan-tuan, tapi ketika mana kita tidur, maka kita kena bangun pada waktunya. Ada waktu, solat yang wajib kita kena bangun. Ada solat sunat, di tengah malam. Di tengah malam kita bangun solat tahajud, itu sunat. Dan bangun qiyamul lail, seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah, wa minal laili fatahajjad bihi. Dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dan firman Allah Ta'ala yang lain, wa minal laili fatahajjad bihi. Daripada sebahagian malam itu mereka bangun untuk solat tahajud. Fatahajjad bihi. Jadi solat tengah malam ni kalau tak dapat banyak 2 rakaat pun jadilah. Maknanya ini solat tengah malam ni tuan-tuan, para Rasul alaihi salam, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, orang-orang soleh, mereka tidak tinggal solat tengah malam. Kerana di tengah malam inilah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, di manakah hamba-hambaku yang memohon keampunan, aku akan mengampunkan. Di manakah hamba-hambaku yang ada hajat, aku nak tunaikan hajat dia.
Maka kalau kita tidak bangun tengah malam, rugilah kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, menanti-nanti, menunggu-nunggu hamba-hambanya berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seandainya anda mengetahui bahawa ajal anda telah dekat, nescaya anda akan meninggalkan seluruh harapan anda dan sungguh anda akan merasa ingin menambah amal baik anda. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita tak tahu ajal kita. Kalau kita tahu ajal kita, tuan-tuan, bila esok ataupun bila hari apa, tarikh, sekian jam dan sebagainya, sudah pasti kita tinggalkan segala dunia. Kita sibukkan diri kita dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita tak perlu meninggalkan kerja buat kita. Kita tak perlu meninggalkan dunia ni, tak. Dunia, malah dalam pekerjaan itu merupakan ibadah juga, rezeki yang berkat. Contohnya kita pergi kerja, kita masuk kerja awal, kalau kita pergi lewat, kita balik lewat dan sebagainya, kita cover balik, maka rezeki kita itu berkat. Kita beri kepada anak isteri kita, tuan-tuan. Pekerjaan itu merupakan ibadah juga. Atau kita berayadhah, kita sukan, niat untuk apa? Untuk sihat, itu juga menjadikan ibadah. Sebab itu, tuan-tuan, pentingnya niat. Bagaimana firman, sebagaimana hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka bergantung kepada niat kita. Maka beruntunglah, tuan-tuan, sesiapa yang segala pekerjaan dia, perbuatan dia, perkataan dia, tuan-tuan, mendapat ganjaran ibadah daripada Allah SWT. Orang yang paling rugi adalah segala perbuatan dia, kerja buat dia, tuan-tuan, semua menjadi dosa pada, menjadi bebanan kepada dia. Orang yang paling beruntung, tuan-tuan, adalah orang yang segala apa yang dia buat, dia mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang apa jua yang kita lakukan, tuan-tuan, mendapat ganjaran pahala daripada Allah, dikira ibadah, dicatat oleh malaikat. Ya. Di manakah orang yang terdahulu? Di manakah bapamu Adam yang menjadi hamba pilihan Tuhan semesta alam sekarang ini? Di manakah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin semua utusan Tuhan? Nabi sejak daripada Nabi Adam AS, kita dengar kisah Nabi Adam AS, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam AS telah pun wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Ini kekasih Allah, Habib Allah, mereka telah pun wafat, meninggalkan kita lama dah, ribuan tahun. Di manakah umat-umat yang terdahulu? Umat-umat terdahulu mana, tuan? Kita dengar kisah mereka, kisah Nabi Nuh AS, kisah Nabi Lot AS, kisah Nabi Shu'aib AS, kisah Nabi Saleh. Mana umat? Semua telah mati dah. Telah maknanya Allah Ta'ala cabut nyawa mereka. Ada di kalangan mereka yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dihancurkan oleh Allah kerana keingkaran mereka, kerana dosa yang mereka lakukan. Ada di kalangan mereka yang beriman kepada Allah, mati dalam keimanan, di akhirat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah abad-abad yang telah dahulu? Abad-abad kurun-kurun yang sebelum ni dah tak ada dah. Maka semua ini, tuan-tuan, menjadi ingatan kepada kita, mengingatkan kepada kita, jangan sesekali, tuan-tuan, kita ingkar kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah. Kita kena ingat, satu hari kita mati. Satu hari kita akan mati, Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita, kita akan tinggal segala dunia yang kita miliki. Baik, di manakah mereka yang memenuhi dunia dengan kebanggaan dan kejayaan? Mana, tuan-tuan, manusia yang bangga dengan kejayaan dia, bangga dengan apa lagi, dengan kuasa dia. Fir'aun bangga dengan kekuasaan dia, dia zalim, dia membunuh rakyat dia. Di manakah Qarun yang berbangga dengan harta dia? Qarun ditenggelamkan masuk ke dalam bumi, ditelan bumi sekali dengan harta-harta dia. Dia bangga dengan kejayaan dia. Di mana umat-umat yang hebat, ya, yang dapat memahat, buat rumah dalam gunung-gunung, hebat mereka ni. Di manakah mereka, tuan-tuan? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan keingkaran mereka kepada Allah. Di manakah mereka yang tidur di kaki sutera istana? Orang yang kaya-kaya, yang hebat-hebat, Raja Kisra, Raja Kaisar, mereka hebat. Sahabat Nabi SAW
bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah, engkau orang yang mulia, engkau utusan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidur di atas pelepah tamar, makna berbekas tubuh baginda Nabi SAW yang mulia. Sedangkan mereka yang kufur pada Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidur di atas katil tilam yang empuk, makan buah-buahan ni." Maka baginda Nabi SAW menjawab, "Bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Apakah engkau tidak redha?" Maka sahabat Nabi SAW menjadi redha. Maknanya Nabi SAW tidak memilih dunia, tetapi malah memilih akhirat. Kerana Nabi SAW mengetahui, yakin bahawa nikmat syurga itu untuk orang yang beriman. Kita hidup di dunia ini, hidup di dunia seperti penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini tuan-tuan penjara bagi orang mukmin. Dia tidak boleh melakukan sesuatu sesuka hati dia. Ada perkara yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan berdosa. Larangan Allah Ta'ala. Ada perintah Allah, dia tak boleh tinggal, dia kena buat. Ada perkara dia kena tinggal, ada perkara dia wajib buat. Ini sedangkan orang kafir hidup di dunia ini dia seperti syurga. Wa jannatul kafir. Orang kafir tu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nak minum arak, dia nak berzina, dia nak berhubungan sesama jenis dan sebagainya, dia nak makan riba. Apa jua dosa dia nak buat, dia buat. Kenapa? Dia syurga bagi dia. Akhirat tidak ada tempat bagi dia. Akhirat dia masuk ke dalam neraka, dibakar dalam neraka, kekal buat selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikda." Dan amatlah banyak kaum-kaum kafir yang kami telah binasakan sebelum mereka. Ramai dah tuan-tuan jumlah umat-umat yang sebelum umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibinasakan, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana Allah Taala mengazab itu, engkau tidak menyadari ataupun mendengar suara yang sayup bagi seseorang dari orang-orang yang telah binasakan itu. Maksudnya tuan-tuan, bila mana Allah Taala azab, Allah Taala binasakan, tidak dengar, kita tidak sedar dan tidak mendengar suara sayup ketika mana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Tuhanku, engkaulah yang memuliakan orang-orang yang mulia, mengasihi orang-orang yang dikasihi, tidak ada keraguan untuk menggantungkan harapan kepadamu. Allah memuliakan orang yang mulia, Allah Ta'ala mengasihi orang yang dikasihi, dan tidak ada keraguan tuan-tuan, kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Wahai Tuhanku, limpahkanlah kepada kami lautan kemuliaan-Mu dan pertolongan-Mu hingga kami dapat keluar dari dunia secara selamat dari godaan. Kita minta kepada Allah, limpahkan kepada kita tuan-tuan kemuliaan. Kita minta kepada Allah Ta'ala, tolong kita beri taufik, hidayah, inayah pada kita agar kita dapat keluar daripada dunia dengan selamat. Kita selamat daripada godaan syaitan, selamat daripada godaan hawa nafsu kita. Dan kita minta pada Allah, rahmatilah kami dengan rahmat. Rahmatilah kami dengan rahmat seorang kekasih kepada kekasihnya ketika ditimpa kesusahan, dan kasihilah kami dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih kepada orang yang dikasihi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka habislah tuan-tuan iaitu seruan Allah Subhanahu wa taala tentang pinjaman. Maknanya Allah Subhanahu wa taala nak kita ni tuan, sesama manusia ni saling tolong menolong. Habis kita bincangkan tentang bagaimana bila mana kita beri pinjam kepada orang lain, maka jangan kita mengungkit, jangan kita menyusahkan dia, malah kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, pemudahkan urusan dia. Kalau kita banyak duit, kita niat halal, kita sedekahkan. Dan insya-Allah depan kita masuk lagi tuan-tuan, itu perbincangan seruan yang ke-11, iaitu tentang bila mana hutang ni kena ada saksi dan juga kena ada orang yang menulis pinjaman tersebut. Iaitu di dalam surah Al-Baqarah, iaitu pada ayat yang ke-282. Ini ayat yang panjang, semuka ayat ni bermula daripada ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum sampailah akhir surah Al-Baqarah ni. Dia Allah Ta'ala berfirman tentang saksi dan tentang menulis hutang itu. Maka tuan-tuan perempuan dirahmati oleh Allah SWT, saya cukuplah tuan-tuan
perkongsian ilmu untuk surau Jemaah Surau An-Nur